Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuku adzabal hariq adzabul khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam kam min sirajin qad atfa'athu rih al-hawa wa kam min abidin qad afsadathu al-ujub wa kam min aniyin afsadahu al-ghana wa kam min faqirin afsadahu al-faqr wa kam min sahihin afsadahu al-afiyah wa kam min alimin afsadahul ilm wa kam min jahilil afsadahul jahl falawla masyayakhu raqa wa syababun khusya' wa atfalun ruda' wa bahaimu ruda' laja'altu sama'a min fawqikum hadidah wal arda saffa saffa wa turabu ramadah wa lama anzaltu alaikum minas sama'i qatrah walama ambatat fil ardi min habbah wala sababtu alaikumul azaba sabba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah bermula daripada ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-15 yang bermaksud. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur, jadi tanah, masuk ke dalam tanah, dan kami akan berada di dalam ciptaan-ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah bahawa malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu mendapat melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan amal-amal kebaikan. Sesungguhnya kami adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang yakin. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan daripadaku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
maka rasakanlah olehmu azab disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu itu. Dan ini hari kemudian sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan merasakan bagi kamu azab yang kekal di atas apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsi ini dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali. Hadis yang ke-13 yang bermaksud, wahai sekalian umat manusia, alangkah banyaknya lampu yang telah padam tertiup akan angin, dan alangkah banyaknya orang-orang yang abid amal-amalnya musnah disebabkan rasa bangga dan ujub. Dan alangkah ramainya orang yang kaya binasa kerana kekayaannya sendiri, dan alangkah ramainya orang yang fakir binasa kerana kefakirannya. Dan alangkah banyaknya orang yang sihat walafiat binasa kerana kesihatannya. Dan alangkah ramainya orang yang alim binasa kerana ilmunya. Dan alangkah ramainya orang yang jahil binasa kerana kejahilannya. Seandainya bukan kerana orang tua yang sudah bongkok, pemuda-pemuda yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu, binatang-binatang yang gemuk, nescaya aku jadikan langit itu dari besi, bumi tanah rata dan tanah menjadi pasir. Nescaya aku tidak turunkan setitis hujan pun kepada kamu, dan tidak aku tumbuhkan satu biji benih pun tumbuh-tumbuhan di bumi, dan aku tumpahkan sekuat-kuat siksaanku ke atas kamu. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan adalah merupakan suatu kesempatan. Kehidupan adalah merupakan suatu modal. Modal yang kita pilih semakin hari semakin berkurangan, semakin hari semakin menyusut. Seperti mana kita tidak akan mampu menahan matahari daripada terbit, maka sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang matahari dari terbenam. Sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang siang daripada pergi, sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang malam dari datang. Maka tidak ada seorang daripada kita yang mampu untuk mempertahankan usia dia dari bertambah sehari demi sehari demi sehari, dan akhirnya kita kembali beradab kepada Tuhan kita. Sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku. Kamu mesti akan datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku bagi kepada kamu kat dunia ini: kekayaan, pangkat, jawatan, kemewahan, harta benda, anak isteri. Kamu tinggalkan. Aku tidak melihat besertamu, kata Allah, nanti penolong-penolong, pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu-sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya, kata Allah, telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka, dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh beri faedah, boleh beri manfaat kepada diri kamu.
Maka untuk itu alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita dapat bangkit lagi meneruskan kehidupan kita, kerana kehidupan ini saya katakan adalah merupakan suatu modal. Kita memulakan kehidupan kita ini dengan menuju ke masjid-masjid, bukan untuk makan. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka qadirun ila rabbika qadhan famulaqih. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhan kamu. Nescaya kamu akan menemuinya. Kalau untuk makan, kita tak pergi ke masjid ni, kita pergi warung. Nak ngeteh, kita duduk warung. InsyaAllah. Nak pergi semayang, kita semayang kat rumah. Tapi kita pergi juga ke masjid, mengimarahkan masjid Allah. Perbuatan kita ialah untuk menuju kepada Allah. Dan Allah kata, Allah, kamu akan menemuinya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang memakmurkan masjid Allah ni dapat menemui Allah, dapat memasuki syurga Allah, mudah-mudahan. Untuk itu alhamdulillah, apa yang lebih penting, kita pergunakan masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik, mengisi ruang masa kita, kesempatan hidup kita ini. Semalam saya bertanya kepada jamaah yang berada di Padang Timur subuh semalam, cukup tak usia kita ini 60 tahun, 63 tahun untuk siapkan bekal perjalanan kita yang panjang? Rata-rata yang saya tanya mengatakan tempoh 63 tahun ini, Ustaz, satu tempoh masa yang tak cukup. Jadi saya kata, kalau 63 tahun satu tempoh masa yang tak cukup, maka berapa tempoh awak nak hidup kat dunia ni? Ada ke tuan-tuan yang sini nak hidup 300 tahun, 400 tahun? Ada ke? Kalau saya rasa saya tak nak hidup 300 tahun, 400 tahun. Tapi tak nak juga mati cepat. Jadi akhirnya kita serah sahaja kepada Allah. Sebenarnya tempoh 63 tahun adalah satu tempoh masa yang cukup bagi kita nak lengkapkan perjalanan hidup kita. Bekal kita ni cukup 63 tahun. Kenapa? Kerana usia Nabi 63 tahun. Usia Rasulullah 63 tahun. Cukup untuk siapkan bekal. Tapi dengan syarat kita tak bazirkan masa kita ni. Kita nak pergi ke Melaka lah tuan-tuan, naik kereta kancil. Naik kereta kancil ni insya-Allah RM20 saya rasa pergi balik cukup untuk siap sampai Melaka balik. Cukup insya-Allah. Tapi kalau kita panaskan enjin tu sampai 6 jam, tekan minyak kita tak jalan, tekan minyak kita tak jalan, panaskan enjin, maka bukan RM20, RM40 pun tak cukup. Maka sebegitulah usia kita ni. Kalau kita gunakan untuk habiskan masa kita untuk warung aja, lebih kurang 15 tahun, maka banyak mana pun usia kita yang Allah bagi takkan cukup untuk siapkan bekal kita. Jadi kita ni kena bijak mengagihkan masa kita. Dan saya cuba menghitung apa yang disebut oleh almarhum Ni Aziz Nikmat dalam kitab Air Mata Mahsyar berkaitan dengan usia manusia ni, dibahagikan usia dia. Kalau dah kita ni tidur, umur kita 60 tahun, 60 tahun usia kita, kita kira masa kita tidur. Masuk kalau tidur pukul 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidur pukul 10, bangun pukul 5, lebih kurang 8 jam kita tidur. Maknanya 1/3 daripada masa kita. Satu hari ada 24 jam, 1/3 kita habiskan untuk tidur sahaja. Kalau orang ambil kira soalan ni, kalau 24 jam, satu hari 8 jam tu kira tidur malam aja. Belum cerita tidur pagi lepas subuh, belum cerita tidur tengah hari.
Belum cerita tidur dalam kuliah. Belum cerita tidur dalam kuliah lagi. Ini bukan ngentam. Jangan tuan-tuan kata ngentam, tengok tuan-tuan letih je kan. Ini bukan ngentam. Kalau kira itu semua agak-agak berapa jam. Mana umur kita 63 tahun, sebenarnya 1/3 daripada hari itu sekitar lebih kurang 20 tahun kita habiskan untuk tidur sahaja. Tu belum cerita lagi ada orang memais umur 60 pun belum memais. Masih lagi tak pakai tudung kadang-kadang. Kadang-kadang belum lagi tudung, pakai tudung, kadang-kadang belum cerita dalam masa tengok TV, melepak dan sebagainya. Wallahu akbar. Jadi tak banyak tempoh untuk kita berjabat ibadat menyembah kepada Allah ni, tak banyak. Maka alangkah untungnya kalau setiap saat hidup kita selama 24 jam ni Allah bagi kita pahala. Apa yang Nabi sebut tentang 4 perkara dalam sepotong hadis yang lain. Nabi kata, wahai sekalian umat manusia, perbanyakkanlah perbekalan kamu. Kerana kata Rasulullah, perjalanan kamu ni amat jauh. Perjalanan kamu amat panjang, perjalanan kamu amat sukar. Jauh jalan kamu. Bila perjalanan jauh, sudah tentu dia memerlukan bekal yang banyak. Akhirat tu jauh, susah, hari yang susah bagi mereka yang disusahkan. Yang kedua kata Allah, wahai sekalian umat manusia, perhebatkanlah pergantungan kamu terhadap Tuhan kamu. Kerana sesungguhnya lautan itu dalam. Hidup ini kita akan jumpa dengan penuh dengan ujian. Semua ada dalam Al-Quran. Ayat ke-22 daripada surah Hadid. Ma asaba bi musibatin, kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, kata Allah, semuanya telah tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz, sebelum berlaku sesuatu perkara. Semoga kamu tidak rasa terlalu bersedih hati dengan nikmat yang hilang, tak rasa bergembira dengan nikmat yang dapat. Itu ayat 22 daripada surah Hadid. Hebatnya Allah Ta'ala kan, kita dalam suasana COVID-19 hari ini. Lepas COVID-19, sebelum COVID-19 dan nak habis COVID-19, datang balik COVID-19, masjid dah penuh belum? Ada tempat orang kata hari ni memang dah tak ada orang ustaz, memang orang dah tak ramai. Saya kata pasal Lambak tak boleh jalan kita, pasal Tani tak boleh jalan kita, punya ramainya orang. Semalam saya di Sempang Renggam, habis aja kuliah di Sempang Renggam, kawan ajak pergi makan. Mak penuhnya orang. Macam masjid tuan-tuan ni ramai, penuh dekat kedai makan tu. Tak ada kursi, tak ada meja. Punya ramainya orang yang nak mengimarahkan warung-warung. Tapi tak ramai orang nak mengimarahkan surau-surau. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang peliknya pasar-pasar ni kan Nabi kata tempat-tempat iblis, syaitan, laknatullah. Bila majlis masjid-masjid ni tempat yang baik, tempat yang diredai oleh Allah di bumi. Dua. Maka kata Nabi, dua, kalau pergantungan kamu tak kuat, kata Nabi, perkuatkanlah pergantungan, kerana lautan itu dalam. Ujian Allah ni banyak kepada kita. Yang ketiga kata Nabi, perelokkanlah amal kamu dari masa ke semasa, dari hari ke sehari, kata Allah, kamu jadi orang yang sentiasa elokkan amal kamu, kata Nabi. Kerana titian sirat ni, kata Allah, amat halus. Orang yang meniti titian sirat dia takkan lepas, melainkan dia mesti melalui 7 sekatan. Lepas 7 sekatan ini, insya-Allah baru dia lepas meniti titian sirat. Pada sekatan yang pertama, manusia akan ditanya tentang syahadah. Jaga-jaga dalam suasana COVID-19, kita jaga-jaga syahadah kita. Kadang-kadang masyarakat kita takut kepada COVID melebihi takut kepada Allah. WhatsApp, saya sempat jeling skrin TV tuan-tuan tu yang dia mengatakan apa tadi, bala azab tu letak antara sujud dengan tempat kita sujud, jaraknya. Mudah-mudahan ni kita tengok dalam peristiwa zaman Nabi Yunus alaihi salam,
Bila nak ditimpakan bala, Nabi Yunus ajak kaum dia beriman kepada Allah. Mari beriman, mari beriman. Kaum dia tak nak beriman. Akhirnya Nabi Yunus rasa kecewa, nak tinggalkan kaum dia. Langit menjadi gelap gelita. Segelap-gelapnya langit. Tiba-tiba kaum Nabi Yunus ini bertaubat kepada Allah. Terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Alhamdulillah, bala itu dialihkan. Hilang, bala bencana itu hilang kaum. Diangkatkan Allah. Ni kita nak ambil pengajaran begitu. Zaman kita, tengah wabak COVID-19 berlaku. Berebat wabak COVID-19 berlaku. Pemimpin di antara pemimpin, Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pegang teguh dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kan? Wa Islam ni bersaudara, maka damaikanlah dua yang besar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sayangnya pemimpin dalam negara kita ni berpecah antara satu sama lain. Masing-masing nak kerja jawatan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi macam-macam. Bila masanya bala Allah ni, patut saat ini manusia berbaik-baik. Allah suruh kita ni wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam suasana kesusahan berlaku ni pun orang masih lagi berpecah belah lagi. Mana bila nak angkat bala Allah Ta'ala? Akhirnya masjid kosong. Bila nak pecah belah? Saya berada di Sempang, di Paik Sulong baru ni. Jadi ada orang bercakap sebegitu. Dia kata sejak bila orang Melayu ni bergaduh, berpecah, Ustaz kata dia. Saya kata sejak bila orang Melayu tak bergaduh? Sejak bila orang Melayu ni tidak bergaduh? Cuba beritahu saya. Cuba beritahu saya sejak bila orang Melayu ni mula tak bergaduh. Tuan-tuan kalau buka kitab Quran, sempena lahirnya Nabi, hari kelahiran Nabi, tuan-tuan malam ni kan buat maulid Nabi. Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Dua perkara. Ayat 60 daripada surah Al-An'am. Sebab tu saya tak kisah kalau saya kuliah orang tidur, saya tak kisah. Sebab berdasarkan ayat 60, Allah kata kami yang menidurkan kamu pada waktu malam dan kami mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Kami membangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usia kamu. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan, lalu kami beritahu kepada kamu apa yang telah kamu buat. Jadi tidur ni Allah bagi. Kalau siapa dapat tidur dalam kuliah ni rezeki. Biar dia tidur, jangan dia mati dah. Yang penting dia duduk dalam majlis. Tuan-tuan tak percaya boleh buka dalam ayat Al-Quran. Ayat 60 tadi. Jadi dia bila tanya kepada saya kata yang penting Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan tali agama Allah, jangan pecah belah. Allah larang kita ni berpecah belah. Tapi manusia nak pecah belah juga. Degil juga, tak nak ikut ajaran Al-Quran, tak nak ikut ajaran Allah. Bila tuan-tuan, kalau ada ubat, orang tak makan ubat. Ini ubat, makanlah ubat, dia tak makan, dia nak sembuh. Ada nasi, dia kena makan, baru dia ubat. Ada Quran, kena ikut. Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Orang Melayu, orang kita ni ambil ubat bila kena sakit, kena gangguan iblis syaitan dia jadi baca. Tapi penyakit masyarakat disuruh kembali kepada Quran, dia tak nak. Kan kita baca kisah dalam Quran. Lalu bila dia cerita begitu, saya kata sejak bila orang Melayu ni tak bergaduh? Sepatut orang Melayu, orang Islam ni tak bergaduh. Sepatutnya orang Islam tak bergaduh. Sebab dia satu Tuhan dia, Allah. Dia satu Nabi dia, Nabi Muhammad. Dia satu kiblat dia, Kaabah. Dia satu kitab panduan dia, Quran. Dia satu matlamat hidup, dia nak bahagia dunia akhirat. Dia satu kerja, dia menyuruh kepada kebaikan, cegah buat kejahat. Macam mana dia boleh bergaduh? Kalau duk fikir balik. Tapi hanya punca gaduh ni hasad tu. Iblis laknatullah rasa hasad kerana tak dapat diperintahkan Allah nak jadikan Adam. Dia tak nak sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadi aku dari api, kamu jadi dia daripada tanah. Mana lebih mulia api dengan tanah? Punca hasad lah. Kadang-kadang orang marah bergaduh kerana nak jawatan.
Orang tanya saya baru ni tuan-tuan, satu pengurusi masjid tanya saya tak sebutlah masjid mana. Saya kata, siapa manusia yang buat kerja baik ni yang orang suka? Adalah orang suka. Tapi kalau kita baca sirah, kalau haji kena pengurusi, kena marah, saya kata kalau kita baca sirah, Nabi Nuh alaihi salam buat kerja agama, ajak orang sembah Allah. Nabi Nuh dikata gila. Nabi Ibrahim ajak orang kepada agama sembah Allah, jangan sembah patung berhala. Nabi Ibrahim kena bakar. Ada orang jeram ni kena bakar tak? Ada orang jeram ni ustaz-ustaz kena bakar. Tanya ustaz asli, ada kena bakar? Baru kena gam sikit saja. Cuma saya pesan kepada yang hadir, memanglah Nabi kata kulil haq walau kana muran, cakap benar kata Nabi, walaupun dia pahit orang tak suka, kena bercakap. Saya mungkin pernah cakap dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sebatang lidi penyapu, dia tak boleh kait sampah. Bila diikat menjadi sebatang penyapu, dia boleh kait sampah. Sebatang penyapu ni kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, dia ada lidi panjang dan dia ada lidi pendek. Yang selalu kena sampah, lidi panjang ke lidi pendek, Mam? Lidi panjang. Lidi pendek mengelak duduk tengah-tengah je. Mengelak lidi pendek duduk tengah-tengah je. Selalu lidi panjang lah kena sampah. Pam, pam, pam lidi panjang. Lidi pendek tak kena sampah, mengelak. Kita pun cabut lidi pendek. Bila cabut lidi pendek, rupanya lidi panjang dia tak boleh kait sampah, dia jadi lembik. Rupanya lidi pendek, walaupun dia pendek, dia duduk di tengah, dia menyokong lidi yang panjang, baru dia boleh kait sampah. Islam ajar wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Islam ajar itu, bertolong dalam benda baik. Benda yang tak baik jangan tolong. Nampak tak? Ada kita kadang-kadang ada orang berebut nak pegang jadi lidi panjang. Memang suka dia nak jadi lidi panjang. Lidi panjang ni agaknya pengurusi masjid, pengurusi surau. Kalau dalam masjid lah, imam, ustaz tu lidi panjang. Lidi pendek ni makmum. Dia tahu komplain je. Jangan ingat lidi pendek tak ada peranan. Kalau dalam negara, Perdana Menteri tu lidi panjang lah agaknya. Timbalan Perdana Menteri lidi panjang. Yang lain tu lidi pendek je. Ada orang suka jadi lidi panjang. Dua-dua ada peranan. Ada orang suka jadi lidi panjang, ahlan wa sahlan wa marhab. Ada orang beria-ria sangat nak jadi lidi panjang. Dan ada orang dia suka jadi lidi pendek. Mana lebih mulia, kita tak tahu. Kan? Ada nak jadi lidi panjang, ada yang penting bertolong. Jangan jadi sampah dah lah. Sampah ni biasanya apa jadi dia? Tuan-tuan biasa bakar sampah ni kan. Masjid tuan-tuan ada sampah tak? Ada tak sampah? Biasanya mana-mana tempat dah kita pergi tuan, sampah ni ada. Minta maaf cakap lah tuan, sampah ni ada. Orang sapu longgok dalam beg plastik, dia buang. Itu okey lah tuan. Itu okey lah orang buang. Yang paling teruk, sampah ni kena bakar. Jadi jangan jadi kita besok dekat akhirat jenis sampah yang kena bakar besok. Datang dekat dunia bukan mendatangkan kebaikan kepada dunia, tapi mendatangkan kerosakan tuan. Ni jenis spesies sampah ni. Tuan-tuan jangan kata saya ngentam orang pula. Ni cakap terang aja tuan. Siapa yang faham lah, tak faham buat macam faham aja. Biar cepat kita habis kuliah tuan. Ni sebab apa ni? SOP dia. Tak kisah. Banyak tempat ada SOP ya, sop. Saya kata duduk warung tak apa, sampai pukul 12 pun tak apa. Duduk masjid ni SOP dia begini, nak buat macam mana? Orang masjid ni bagus tuan. Sami'nah wa ata'nah. Kan? Ada satu tempat saya pergi baru ni, dia kata bila masuk aja kuliah, orang pun jumpa dah habis kuliah tu ada seorang jumpa, ustaz, ada orang ni dia tak pergi masjid lagi ustaz. Kenapa tak pergi? Dia cakap dengan saya, mana ada hadis Nabi yang menceritakan tentang semayang di jarak 1 meter 1 meter. Habis saya kata awak jawab dengan dia apa? Saya diam je ustaz, dia dah tak pergi masjid sekarang ni, dia tak pergi. Sebab tak ada dalam hadis Nabi jarak 1 meter 1 meter. Saya tanya dia balik, cuba awak tanya dia, adakah hadis Nabi yang suruh orang lelaki semayang fardu dekat rumah? Pasal dia sebut cerita hadis Nabi tentang jarak tadi. Dia tu bertanya dia, ada tak hadis Nabi yang suruh kita semayang fardu dekat rumah? Orang lelaki khususnya. Ada ke? Orang lelaki kan Nabi suruh semayang dekat semajid kan. Tapi orang ni kalau dia tak hendak, dia akan bagi 1001 alasan kan. Macam-macam peristiwa sambutan. Saya tak ada cerita lah mulut Nabi kan malam tak ada. Tuan dengar lagi. Balik pada persoalan. Jadi zaman itu sendiri berlaku perpecahan dalam Islam ni tuan-tuan, perpecahan dalam hidup manusia ni bukan hanya berlaku pada zaman hari ni. Malah zaman Adam dan Hawa, Habil dan Qabil
bergaduh antara satu sama lain. Anak Nabi Adam berpecah, berbunuh-bunuhan pada ketika itu. Betul tak betul? Tuan-tuan buka pula sejarah daripada kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya. Nabi Yusuf ditolak dalam perigi. Adik-beradik tuan-tuan keluar daripada perut yang sama, mak bapak yang sama. Nabi Ibrahim dengan ayah dia, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan pelik ke hari ni kalau manusia orang Melayu berpecah belah? Saya tak pernah pelik. Tuan-tuan buka dalam ayat 123, 124, 125, 126 surah Toha. Allah sebut dah dalam surah itu. Turunlah kamu wahai Adam, Hawa, turunlah kamu bersama-sama. Nanti sebahagian kamu, kata Allah, akan menjadi musuh kepada sebahagian lain. Cuma baiknya Allah ni tuan-tuan, dia bagi jalan penyelesaian. Bila turun kitab Quran kepada kamu, kata Allah, maka barang siapa yang mengikut kitab Quran aku, petunjuk aku, kata Allah, dia tak akan sesat, dia tak akan cilaka. Tapi siapa yang berpaling daripada tuntutan aku, iaitu Al-Quran, maka aku bangkitkan dia menjalani kehidupan yang sempit. Aku bangkitkan dia besok pada hari akhirat dalam keadaan mata dia buta. Lalu dia bertanya kepada Allah, mengapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan mataku buta? Dia kata, kerana dahulu masa dunia ada kitab Quran, kata Allah, aku bagi kamu sebagai penyelesai masalah. Kamu tak ikut. Kamu tak nak ikut Quran. Zaman Nabi, tuan-tuan, pecah belah tak masyarakat? Pecah belah tak zaman Nabi? Nabi dapat mempersaudarakan Aus dan Hadrat, Muhajirin dan Ansar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Banyaknya pengajaran yang kita nak ambil, tuan-tuan. Sebab itu saya kata kepada masyarakat 2 hari lepas di masjid, kan saya kata apa? Hari ini sempena ulang tahun hari kelahiran junjungan besar kita. Kita cubalah nak hidup ni berwatakkan kepada watak Quran. Hidup dengan watak Quran. Kita sembahyang tadi, tuan-tuan, kita sembahyang bila sampai ayat yang ke-15 tadi, kan imam terus sujud. Kenapa? Itu sifat orang beriman. Dia tak ada rokok-rokok lagi. Orang yang beriman kepada Allah, bila dibacakan padanya ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud, mereka menerima. Dia tak ada rokok-rokok lagi. Tuan-tuan tengok, sujud terus ke bawah. Hebatnya Al-Quran itu mengisi hati kita ni kalau kita faham. Setelah Nabi Muhammad wafat, saya nak tanya, kalau tuan-tuan baca sirah lah, berlaku peperangan unta antara Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri Nabi. Ali ni siapa? Menantu Nabi. Muawiyah siapa? Antara sahabat Nabi. Ali menantu Nabi, Aisyah isteri Nabi, dengan Muawiyah dan beberapa orang lagi, 4, 5 orang, 6 orang berperang. Antara dinamakan peperangan unta, peperangan Jamal, peperangan unta. Ali potong kaki unta, dia tak bunuh Aisyah, dia potong. Duduk bincang, kita ni dulu berpecah-pecah, bermusuh, berkelahi antara satu sama lain di zaman-zaman jahilah. Bila datang Islam, Nabi dapat menyatu padukan. Setelah Nabi Muhammad wafat, tiba-tiba berlaku peperangan. Kenapa kalau tuan-tuan baca sirah tu? Nak cerita zaman kita berperang, nak cerita zaman kita bergaduh. Nak cerita kenapa? Kerana pada ketika itu lahir di antara Ali ni dengan Aisyah, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, lahir satu golongan yang dinamakan golongan munafik. Takkan tuan-tuan tak perasan dalam peristiwa ni? Sebab itu dalam kitab Mu'allim fi Tariq, batu-batu penghalang kepada orang Islam, Nabi kata apa? Musuh orang Islam ni, kata Allah, ada 5 musuh orang Islam. Yang pertama, kata Allah, musuh orang Islam ini ialah orang Islam yang hasad kepada mereka. Nombor 1. Sama-sama Islam tapi dia bukan main hasad. Sepatutnya orang Islam dia tak hasad kepada orang Islam. Dalam hadis yang saya pernah belajar dulu, tuan-tuan, dia kata orang Islam ni dia kena sayang kepada orang Islam. Dia kata macam satu jasad, kata Nabi. Kalau sakit satu anggota, maka beranjak-anjaklah. Anjak-anjaklah seluruh anggota dia. Misal yang Nabi bagi. Contoh senang. Gigi kita ni sakit, tuan-tuan. Adakah gigi kita yang keluar daripada mulut? Gigi duduk sini juga. Mata tolong tarik. Mana ubat?
tangan tolong ambil ubat. Kaki berjalan, bawa dekat cermin, buka, tolong ni tolong buka, tangan ni tolong bukakan mulut. Ubat tangan tolong letakkan. Wahal yang sakit gigi, dia boleh tolong antara satu sama lain, dia boleh tolong tuan-tuan. Kerana kalau gigi ni dibiarkan sakit, satu anggota tak boleh hidup, tak boleh lena tuan-tuan. Kalau orang Islam semua faham, tuan-tuan duduk dalam masjid ni berfaham dengan hadis Nabi begitu. Sedapnya, cantiknya Islam, ajaran Nabi ni, ajaran Islam cantiknya tuan-tuan. Tapi sayangnya banyak orang tidak menghayati ajaran-ajaran Nabi. Nabi letak musuh yang pertama, kata Nabi, musuh orang Islam yang pertama ni kata Nabi, orang Islam yang hasad kepada kamu. Yang kedua kata Nabi, musuh Islam orang munafik. Orang munafik yang benci kamu. Ni jaga. Ini lagi susah nak kawal tuan-tuan. Orang munafik ni dia susah nak kawal tuan-tuan. Kita punya hanya boleh tahu, Nabi pun tak sebut siapa dia orang munafik, tapi Nabi sebutkan beberapa sifat-sifat orang munafik. Kita tahu kalau dalam diri kita ada sifat munafik, kita tahu tuan-tuan. Kalau zaman sekarang orang cerita pasal bina surah, bina zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul dia bina masjid. Dia bina masjid, Nabi bina masjid Kubah, dia bina lagi ayat 107 surah Taubah. Dia bina masjid juga tuan-tuan. Dia minta Nabi rasmikan. Bila Nabi nak rasmikan masjid tu, bila Nabi kata aku nak pergi perang, balik perang, nanti aku rasmikan masjid ni. Malam bila Nabi balik, Nabi arah masjid hendaklah dirobohkan, dibakar, kayu jangan ambil sebatang pun. Kerana masjid ini didirikan dengan tujuan untuk memecah belahkan orang Islam. Jadi sebarang usaha untuk memecah belahkan orang Islam ni, jaga-jaga. Jaga-jaga dalam bab ni tuan. Kadang-kadang kita tengok bagus. Kan? Tapi itu benda dia. Yang kedua kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi, barulah letaknya orang kafir yang memusuhi dia. Dalam kitab Mu'allim fi Tariq, batu-batu penghalang pejuang Islam ni, baru letak kata Nabi orang kafir yang memusuhi dia. Yang keempat, dunia. Dunia ni tuan-tuan jangan ingat tak pandang apa. Dunia ni tuan-tuan, dia walaupun dekat, wamal ayatud dunya illa qalil, wamal ayatud dunya illa mata'ul ghurur, tapi Nabi ingatkan tentang dunia. Kerana apa? Dunia ni tarikan dia kuat. Tarikan dia kuat. Kita baca sirah tuan-tuan, kita baca sejarah. Zaman Nabi, bila zaman Nabi Musa, kan zaman Nabi Musa dilarang tangkap ikan hari Sabtu. Jangan tangkap ikan hari Sabtu. Allah uji dengan ikan banyak hari Sabtu. Mereka keluar dari ikan, ramai-ramai tangkap ikan. Mereka langgar larangan Nabi Musa. Allah sumpah jadi kera. Kenapa Allah sumpah jadi kera? Kenapa tak jadi babi? Saya puas fikir tuan. Kenapa? Sampai saya pandang sifat kera tuan. Belakang rumah saya ni banyak kera. Baru saya tahu perangai kera macam mana. Kera ni dia punya perangai, kalau tuan-tuan baling pisang sebiji, dia pegang tangan ni. Baling lagi letak tangan ni. Baling lagi letak kat kaki. Bawa ketiak 2 biji. Kiri kanan. Kawan dia datang dicakar. Tak boleh bagi kawan dia. Dia marah kepada tuan. Kalau tuan-tuan lari, mulut dah penuh pisang, dia lari bawa pisang semua. Ni perangai kera jenis tamak tuan. Jenis tamak ni tahu di jenis spesies kera tuan. Kan? Kalau orang jenis tamak jawatan, ada nak jadi jawatan menteri, nak jadi perdana, ini jenis spesies kera lah agak tuan. Agaknya lah tuan-tuan, bukan rosi. Jaga-jaga kan. Jawatan ni amanah. Bukan nak minta tuan. Dia kena buat. Tadi saya kata, tanggungjawab. Kita jadi imam. Kalau saya di sekolah jadi guru besar, kena ada jawatan. Buatlah. Jangan minta jawatan ni. Lagi kita minta, lagi biasa besok nak buat kerja tuan. Kalau kita rasa kita boleh handle, insya-Allah. Zaman Nabi Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman ni, dia seorang Nabi, Allah bagi dia kelebihan. Itu lain kerana nak selesaikan masalah. Okey, balik kepada persoalan. Zaman Nabi Muhammad, bila Nabi tengah berdiri atas mimbar baca khutbah, tengah atas mimbar baca khutbah, tiba-tiba lalu kafilah dagang, lalu depan. Beramai-ramai mereka lari, tinggalkan khutbah Nabi. Orang cakap pelik ustaz kuliah orang lari balik. Aku tak pernah pelik pun. Ustaz Ishak kuliah orang balik. Pelik ke tuan? Nabi Muhammad tengah baca khutbah, orang lari kejar kafilah dagang balik tuan. Jangan buat main. Ini kuliah, saya kuliah kat sini tuan. Kalau parit sebelah dekat warung baik, ada ikan jenahak melompat, ikan kerapu melompat besar-besar lengan saya ni. Ikan menangin melompat besar-besar lengan. Agak-agak tuan-tuan duduk kuliah ke pergi tangkap ikan? Aku nak tanya. Tak payah cakap lah tu dan.
Sebab itu Allah kata, dunia ni kata Allah jaga-jaga dalam bab dunia. Bukan suruh buang dunia. Saya tak pernah suruh orang buang dunia. Islam tak pernah suruh kita buang dunia. Apa dalil dia Ustaz? Dalil dia wa aqimus salah wa atuz zakah. Apa asal pula dalil zakat? Ya, kalau tuan-tuan tak ada harta, macam mana tuan-tuan nak keluarkan zakat? Islam tak pernah suruh buang harta. Dia keluar, ambil. Tapi jangan lupakan, ini ujah ni dikatakan sebagai ujian bagi manusia. Dunia yang melekakannya. Ramai. Hari ni sawit tuan-tuan naik berapa? Semalam saya dekat Palung Timur 620. Beria-ria orang bekerja keras nak naikkan sawit, nak naik 200, 200 setengah, 200, 240. Sekarang naik. Dulu ada orang dekat Perancis, saya ingat dekat Perancis. Hari ni kita menang, besok minyak turun. Sampai ke sudah. Dekat Perancis dulu dia tak ada. Kan dalam alhamdulillah tak rezeki kan, dah buat macam mana kan. Seorang tukang potong sawit, ramai pula tulang potong sawit tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, jaga-jaga kebun tuan-tuan. Kalau tengok orang potong tu jangan suka sangat. Dah orang potong dah sedap ada orang potong. Dia jual kan. Pasal harga sawit mahal. Ini dunia. Yang kelima kata dia, syaitan hawa nafsu yang bernaung di hati kita. Ini ujian bagi manusia tuan. Kita kuliah tak panjang kan? Tazkirah aja kan? Maka bila tak panjang, kita ambil pendek. Orang yang beriman ni tuan, bila Nabi dah tak ada, Nabi tinggalkan kita Quran. Saya kalau berceramah tuan, saya selalu pesan kepada orang, Abu mana kita ni? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar. Kalau kita buka dalam kitab berjanji, lahirnya Nabi runtuh istana Kaisar. Tersembam istana Kaisar. Api sembahan kaum Majusi ratusan tahun lamanya tak pernah padam. Tapi lahirnya Nabi, api itu padam. Menceritakan tentang kehebatan Allah bagi kelebihan kepada Rasulullah. Padam api yang tak pernah padam beratusan tahun, tiba-tiba padam. Bawa maksud apa? Bawa kepada kebaikan. Ini ulang tahun kelahiran Nabi kita tuan. Padam tak maksiat? Kemaksiatan padam tak? Benda-benda yang maksiat, benda-benda yang tak elok ni padam tak agak-agak tuan? Tapi itulah Nabi kata, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, sayang Allah, ikut aku. Saya nak habiskan 4 pesanan Nabi, baru saya masuk hadis ni tadi tuan. Apa kata Nabi yang ketiga tadi? Dalam yang pertama, perbanyakkan perbekalan. Yang kedua kata Nabi, perhebatkan pergantungan kamu, tawakal kamu kepada Allah. Kita sekarang ni tuan, di Johor masih lagi boleh semayang. Kawan saya telefon daripada Shah Alam. Ustaz, kita tak boleh pergi lagi semayang Ustaz, 3 orang dah alat. Betul Seorang kata seorang ulama tasawuf, Asy-Syaqiq bin Ibrahim, kata dia seorang manusia ni, kata dia tidak akan dapat menilai, dia tidak akan dapat menghargai betapa berharganya 4 nikmat kurniaan Allah kepada dia. Kecuali nikmat tu dah tak ada nanti, baru dia nampak. Selagi nikmat ada, dia takkan nampak. Seorang manusia takkan dapat menilai, kata dia, betapa berharganya usia muda yang Allah bagi, kecuali dia dah tua. Betul? Dulu zaman kita muda kuat, semua sekali kuatkan. Makan kalau tak 70 suap, tak henti. Bayang betul? Sekarang dah tua, makan dah tinggal 7 suap aja. Main 4-4 je. Main 4-4 aja makan dah. Semua dah tak ada lagi lah. Dulu semangat ni, Haji nak kahwin lagi tak Haji? Contohnya tanya, nak kahwin lagi tak Kak? Kita pun dah macam Ustaz Asri, nak kahwin lagi tak Kak? Dulu apa, pantang boleh Ustaz. Sekarang nak lagi, umur 18 tahun. Entah kan. Dah tak ada kuat lagi kan. Yang ketiga, seorang yang pertama tadi, seorang tak akan dapat nilai betapa agaknya usia muda, kecuali dia dah tua. Yang kedua, seorang manusia, kata dia tak akan dapat menilai betapa berharganya keselamatan, kecuali dah ditimpa bala bencana. Tak boleh kan kita, apa jadi ni berapa bulan dah? Daripada bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kan dah tak boleh baik pergi kan? Kita ni boleh pergi masjid, seronok lagi kan? Tu pun orang tak nak pergi juga. Aku heran, apa pasal orang tak nak pergi masjid? Pasal orang tak minat pergi masjid? Kalau tanya dengan dia nak masuk syurga, tak nak.
Nabi kata barang siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Kita nak belajar ni tuan-tuan, bukan nak cari sangat ilmu sangat kan, tapi yang kita dengar hadis Nabi ni, siapa yang menuju satu jalan nak menuntut ilmu, maka Allah baginya satu mudah jalan untuk ke syurga Allah. Bayangkan itu sabda Nabi. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Matan Arba'in. Nak masuk syurga nak, tapi majlis ilmu tak nak pergi. Tu yang akhirnya kita tak reti tuan. Kisah berdulu zaman saya ingat tuan. Dia sembahyang, tengah sembahyang dia Allahu Akbar. Elok Allah Akbar rakaat pertama okey, rakaat kedua okey. Masuk rakaat yang ketiga, kucing jalan ciu depan dia. Depan tu ada ikan gantung tu. Dia dah tengok kucing, tengok ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dialah tak ada. Kalau haji nak buat apa je jangan haji. Tolong mam gua. Nak buat macam mana agak? Ikan mayong pula tu, ekor sampai ke bawah. Nak semayang tengah semayang. Nak syuh tak boleh. Tahu pula batal. Dibiarkan pula habis ekor ikan. Kalau biar habis ikan kan, mayong jana ni jangan main ni. Mayong jana ni jangan main. Kan biar habis pula. Nak buat apa agak-agak? Biar habis. Lama-lama nak syuh tak boleh. Dia pun iya kanak berdua. Dia boleh tengking kucing tegak, kucing lari tadi. Syuh batal. Tak nak batal. Iya kanak berdua. Ada jenis manusia macam ni tadi. Sebab tu kita tuan-tuan duduk dalam masjid tuan, sekali-sekali duduk bincanglah cara nak ramaikan orang. Jangan syok kita aja datang. Kita nak dari orang ramai-ramai datang masjid. Datang masjid ni ada imam. Bila imam bacakan lari semua senyap kan. Nampak tak? Ini sebenarnya pengajaran tuan. Bila ada orang bercakap kita dengar. Ada pemimpin bercakap ini semua nak bercakap. Yang tadi jadi Perdana Menteri pun nak bercakap. Ini tak selesai masalah tuan. Ada masa kita semayang berjamaah tu kan imam baca kita diam aja kan. Ada kita lebih pandai kita cakap imam. Kan ada. Kita tak dulu daripada imam. Ada masa imam rokok kita kebala rokok lah. Ada. Mana boleh. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ni tuan-tuan. Jadi baca tegur. Dalam bab tu kucing tu lalu dia bertegur. Ini ilmu. Jadi nak ramai ke masjid ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan duduk berbincang macam mana. Tapi alhamdulillah lah, paling tak ada pun 3 suap tuan. Pasal jarak sepatu satu kan. Okeylah tuan. Ramai nak fikir. Saya bila orang tanya saya, nombor 1 saya kata, cara nak meramaikan orang datang masjid Ustaz Asri apa dia? Ustaz kuliah. Apa pun tak ada. Bukan masalah ustaz kuliah. Tengok nama senarai, nama ustaz tu penuh TV skrin. Nombor 1 kalau nak ramaikan orang datang masjid ni, kuliah mesti ada makan. Betul tuan-tuan. Saya kuliah sekarang tuan-tuan, ngala-ngala ke sana. Hari tu dekat Parit Perupuk. Makan ikan jenahak masak asam pedas. Kuliah subuh tu, wang. Kuliah subuh masak jenahak makan asam pedas tu. Berasap tuan-tuan, nasi putih tu. Kata kuliah pula dekat Bukit Kangkar. Ikan baung masak lemak cili api. Dekat Sebasu sekarang ni kada tuan-tuan kuliah. La ilaha illallah Ustaz, saya tak pergi rugi. Kambing kebuli, kambing apa semua masak special. Ikan jenahak, ikan paung masak sedap-sedap. Sebab kuliah ni, makan ni semua orang suka, betul tak? Betul tak betul? Lembu pun suka makan. Orang pun suka makan. Macam tuan-tuan iman dah mantap, tak apa, tak ada makan pun tak apa. Kan macam aku kena ada makan. Iman belum mantap, tuan-tuan. Kan? Makan. Siapa kat sini tak suka makan? Cuba angkat tangan. Siapa tak suka makan? Angkat tangan. Tuan Haji suka makan tak? Kalau tak suka, Tuan Haji tahu tak jalan sini? Belok dekat kedai ni, tegak nanti sampai dekat Bakri tu, dekat sebelah Petronas tu. Cuba tengok rumah situ. Kok ada kosong. Kalau orang dah tak suka makan ni tuan-tuan, maknanya dah nak mati dah tuan-tuan. Tarikkan dia. Ustaz letak kecil. Tak percaya, besok buat. Hari ni jangan buat. Skrin TV tu sekarang, malam ni kan ceramah Ustaz Muhyiddin kan. Letak. Disediakan tuan-tuan makan kambing kebuli. Penceramah letak kecil je. Tengok ramai tak orang datang. Kalau tak ramai juga memang. Wallahualam. Ini rakam ya. Agaknya tak apa dah. Jadi balik pada persoalan tadi. Yang ketiga tadi, perbanyakkan perbekalan kamu kerana perjalanan kamu jauh. Perjalanan kamu sukar.
kamu akan nak meniti titian sirat itu, dia mesti melalui 7 sekatan. Sekatan ni selamat tuan-tuan, selamatlah tuan-tuan meniti syurga Allah. Tak selamat satu sekatan, jatuh kita kawah neraka. Pada sekatan yang pertama ditanya tentang syahadah kita. Saya selalu cakap syahadah ni kena jaga. Jangan musim Covid kita lebih takut Covid daripada takut Allah. Jaga rosak akidah kita. Syahadah ni dia ibarat bekas. Bila tuan-tuan ada bekas, maka ada tempat tuan-tuan boleh curah air. Kalau tak ada bekas, nak curah kat mana? Kalau tuan-tuan ada syahadah, ada bekas, tuan-tuan senyum dengan orang, pahala dah masuk dah. Duduk dalam masjid, pahala dah masuk dah. Kan? Duduk dalam majlis ilmu sembahyang, pahala dah ada dah. Bekas tu kena jaga. Jangan sampai bocor. Bocor bekas ni, penat kita tak ada air. Kolah hujan turun selebat-lebat mungkin curah. Kita tak ada banyak. Tiba-tiba kolah bocor. Kering aja gitu. Akidah kita rosak. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi ri'u fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Habis begitu saja. Sikit lagi masih. Tu dia. Syahadah kena jaga. Kena bekas tadi. Dia tanya sekatan pertama syahadah, sekatan yang kedua dia tanya solat, semayang selesai tak? Selesai semayang, alhamdulillah. Dia tanya sekatan yang ketiga, ditanya tentang puasa kita. Selesai tak puasa? Sekatan yang keempat ditanya tentang haji kita, zakat kita. Selesai tak zakat? Dah bayar tak zakat? Alhamdulillah. Sekatan yang kelima ditanya tentang haji kita. Pada sekatan yang keenam ditanya tentang uduk dan mandi wajib kita. Ustaz uduk pun. Jangan buat main. Uduk ni kalau dia tak sah, mayang sampai birat kepala otak pun tak terima tau. Jangan buat main. Kan? Tuan-tuan mandi wajib. 8 kolah air habis. Kecut atas bawah semua sekali. Tiba-tiba mandi sunat Jumaat. Faham? Mandi sunat Jumaat, duduk kat depan. Kebetulan khutbah Jumaat cerita tentang mandi wajib. Tetapi kata, aku tadi mandi. Niat sunat Jumaat. Terangkat tak ada tu. Atas bawah semua dah kecut dah. Faham tak faham, buat macam faham majlis tak. Habis lama kali. Rupanya mandi sunat Jumaat. Sah tak mandi wajib? Tuan-tuan semayang ke balik? Balik ke semayang agak? Balik. Mandi sikit lagi ya tuan. Nampak tak? Ini agama. Cantiknya agama tuan. Kalau tuan-tuan pandang, kita lihat Islam ni dia punya cantiknya agama dia kalau kita pandang. Tapi orang tak nak pandang agama. Kan? Saya ingat hari tu saya kuliah satu tempat tuan. Dalam hadis tu maksud dia lebih kurang ginilah. Maksud hadis tu, barang siapa yang tidak redha kepada ketetapanku, siapa yang tidak redha kepada ketetapanku, kata Allah. 2, tidak reti bersyukur atas nikmat kurniaanku. 2. 3. Tidak sabar atas ujian-ujian aku ke atas mereka. 3. 1. Siapa yang tidak redha ketetapan aku. 2. Siapa yang tidak reti bersyukur atas nikmat kurniaan aku. 3. Siapa yang tidak sabar atas ujian-ujian aku atas dia, maka hendaklah disembah Tuhan yang selain daripada aku. Nak buat apa disembah aku lagi? Kata hadis qudsi itu. Saya pun tanyalah orang dalam masjid tu. Tuan-tuan redha tak Allah fardukan sembahyang wa aqimus solah wa atuz zakah? Redha ustaz. Zakat redha. Tuan-tuan redha tak Allah Taala fardukan puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Redha ustaz. Tuan-tuan redha tak Allah fardukan haji wa atimul hajj wal umrata lillah? Redha ustaz. Tuan-tuan redha tak Allah kata orang lelaki mencuri, perempuan mencuri potong, asariku wasarikatu faqta'u aydiyahum? Redha ustaz. So aku semua redha. Sampai kepada bab harta pusaka, li zakari mislu azil unsayain, bagi anak lelaki 2 bahagian daripada anak perempuan. Orang perempuan dah tinggal separuh angkat tangan. Bila sampai soalan terakhir, tuan-tuan redha tak Allah mengharuskan lelaki berkahwin lebih dari 1? Seorang pun perempuan tak angkat tangannya. 6 kali aku tanya tu, Cih buat tengok telefon. 6 kali, bukan sekali, 6 kali tengok dinding, tengok telefon, tengok jam, tengok. Aku dah fikir,
Tu skill orang Orang kalau belajar zaman saya dulu, kalau tak nak ustaz tanya kita, buatlah tengok telefon. Sebenarnya kita takut ustaz tanya kita. Tu masa aku belajar dulu bang. Betul tak betul? Rupa sekarang dia ingat kita tak tahu. Rupa seorang pun tak angkat. Lah seorang pun tak angkat. Kesiannya aku kata kenapa tak reda buat. Bukan saya kata tuan-tuan reda tak suami tuan-tuan kahwin lagi satu. Saya kata tuan-tuan reda tak Allah Ta'ala mengharuskan lelaki berkahwin lebih dari satu. Bukan kata lelaki tuan-tuan kahwin lagi satu. Tuan bayangkan. Dia tak reda. Bila tak reda dia tuan, saya nak tanya tuan-tuan, iblis laknatullah dihumban masuk neraka sebab dia bakar masjid ke? Dia pijak Quran ke? Dia pijak masjid ke? Dia bakar Quran ke? Allah masukkan iblis dalam neraka ni tuan-tuan kerana dia tak reda. Allah perintah dia sujud kepada Adam. Dia jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan tuan-tuan baca kisah ni orang perempuan ada, agak ada orang perempuan. Tak apalah tuan nak buat macam mana kan. Kan. Dia tak reda. Isteri Nabi Lut kan dia tak reda. Allah kata jangan pusing belakang, keluar bumi Sadom, keluar bumi Sadom. Jangan pusing belakang. Dia pusing juga belakang. Tuan-tuan baca zaman Sina Umar. Sina Umar ni dia cerdik, Amirul Mukminin, Khalifah Ar-Rasyidin. Dia ziarah satu tempat yang tempat tu kena wabak penyakit taun. Dia nak masuk ni, dia pas tahu tempat tu kena wabak penyakit taun, dia patah balik tak jadi masuk. Maka orang kata kenapa Amirul Mukminin lari daripada qadar takdir Allah Ta'ala? Kenapa lari pada qadar dan qadar takdir Allah? Dia kata aku lari daripada satu takdir Allah, aku menuju ke satu takdir yang lain. Nampak? Itu cerdiknya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kita dah tahu dah dekat Sabah tengah rancak wabak COVID-19. Kita nak pilihan raya, Kata sungguh kau. Bukan tersungguh sekarang ni, cuba kita tengok kesan dia. Nampak tak? Nak kata cerdik macam tak berapa cerdik, nak kata bodoh kan kata melampau sangat. Jadi tengah-tengah lah agaknya. Tetapi bayangkan zaman Sayyidina Umar. Saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ni tuan-tuan, dia terkeluar daripada syurga sebab dua benda. Makanan yang dia makan dengan aurat terbuka. Makanan dia makan, bila makan tanggal pakai syurga, aurat tampakkan aurat. Zaman sekarang cuba kita tengok orang hari pagi-pagi jemaah naik basikal. Orang lelaki pakai la ilaha illallah. Semangkuk dia punya. Baik lelaki tak malu lagi dah. Kalau kambing pakai macam tu aku tak pelik. Kerana kambing dia tak ada rasa malu. Kalau manusia tu tak segan apa? Aku kena tengok pun alah, kita pakai t-shirt nak pergi pun rasa segan tak? Tapi orang dah hilang malu. Luqman Hakim kata 5 perkara masyarakat ni jadi malu satu daripada itu, tapi dah tak ada malu. Kan? Begitu. Dia makan tadi tanggal pakaian dia tadi. Tanggal pakaian dia maka dia keluar daripada syurga. Nabi Musa dalam hadis kata Musa berkata kepada Adam, kerana engkau lah Adam, kami manusia keluar daripada syurga Allah. Adam kata, wahai Musa, aku nak tanya engkau satu. Masa engkau kena kejar dengan Fir'aun dulu, engkau menyeberangi Laut Merah, bukankah engkau telah berpesan kepada kaum kau jangan sembah patung berhala, jangan mensyirikkan Allah? Kamu nak asingkan diri, nak ambil lembaran kitab Taurat selama 40 hari. Tiba-tiba kamu balik pada ketika itu kamu tengok kaum kamu sedang menyembah patung anak lembu. Kenapa saat itu kau tak marahkan diri kau? Ini takdir Allah. Sama juga kita. Nak berlaku dah berlaku. Dah berlaku nak buat macam mana? Dah berlaku. Kita terima. Tapi itu pengajaran. Lain kali jangan buat lagi. Kan? Ni nak juga nak Sarawak pula lah. Susahnya nak ngajar orang ni tuan-tuan. Kadang-kadang payahnya nak ngajar orang. Yang ketiga. Ditanya tentang apa tadi? Tentang haji dia. Solat, uduk, dah. Lepas tu haji dia. Yang akhir sekali dia akan tanya tentang apa tadi, ada tak dia buat jahat kepada manusia, ada tak dia buat zalim dengan manusia. Ini lepas kata tuan, baru dia lepas meniti. Dan akhir sekali kata Nabi, yang keempat kata Nabi, ikhlaslah kamu dalam melakukan satu amal. Nabi suruh kita ni bila buat amal, buat seikhlas mungkin. Kerana sesungguhnya kata Nabi, apa tu? Telitian Allah amat teliti. Allah amat meneliti.
sikit apa yang kita buat pun tuan-tuan, macam mana hebat pun, maka diketahui oleh Allah SWT. Kita tak ikhlas, tak jujur, maka rugi kita buat tadi, habis sebegitu sahaja tuan. InsyaAllah saya baca sedikit hadis ini. Hadis ini memberi ingat kepada kita bahawa tidak seorang daripada kita ni boleh terselamat daripada cubaan. Apa kata dia? Hai sekian manusia, alangkah banyaknya lampu yang telah padam tertiup akan angin. Alangkah banyaknya lampu yang padam tertiup akan angin. Apa makna dia? Lampu ni biasa menerangkan. Apa maksud dia? Ramai orang-orang alim yang pergi mati seorang demi seorang. Kita dengar tempat tuan-tuan ni, Fakih Zaid meninggal dunia. Kan saya buka kata, saya baca, bila baca tengok tempat ziarah Fakih Zaid. Dalam hadis Nabi kata, hai manusia, jadikanlah diri kau dekat dunia ni, kata Nabi, sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Almarhum Harun Din meninggal dunia, baru tahun ni ke-4 tahun. Masa tu saya semahyangkan dia dekat masjid. Saya kebetulan berada di Shah Alam, Seksyen 10 Shah Alam. Mana kawan ajak kata, Ustaz, kita semahyangkan dekat semayang gaib. Semayang. Dia meninggal dekat UK. Tuan-tuan, semayang dekat masjid negeri tu penuh. Bila berdiri tadi Allahu Akbar ni, meniti air mata dia. Bila doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, meleleh air mata tu. Jatuh juga air mata ni. Lagi doa turun lagi, meleleh air mata. Saya duduk fikir kan, 60% saya semayang dalam keadaan menangis. Kita doa untuk diri kita pun tuan-tuan, kita tak menangis. Saya doa untuk diri saya pun jarang nak menangis. Tiba-tiba saya boleh berdoakan untuk dia menangis. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Saya boleh menangis tu. 60% yang semayang dalam keadaan dia menangis. Saya duk fikir, Harun Din ni bukan pernah belanja saya sarapan pagi. Bukan bapa mentua saya, bukan ipar saya, bukan adik-beradik saya, bukan saudara mara. Bukan. Dia tak pernah belanja makan malam pun, duit pun tak pernah bagi saya. Tak pernah bagi. Tapi macam mana saya boleh berdoakan dalam keadaan menangis? Orang boleh berdoa pada keadaan menangis. Kenapa? Rupanya, dia berjaya menjadikan diri dia sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Ada orang kat dunia, kita menyampah berbulu je tengok muka dia tak? Ada tak? Tuan-tuan dekat sini ada tak tengok orang menyampahnya ke berbulu tu? Ada. Dalam dunia, dalam Malaysia ni, ada tak tuan-tuan tengok muka orang nyampah betul? Bila dia nak mati, lihat sangat lah. Ada tak tuan? Saya tak sebut siapa-siapa, jangan pergi tuan-tuan pergi sebut pula. Aku tak sebut pun siapa-siapa nama. Ada tak jenis berbulu tengok mata tuan? Ada. Aku pun sama. Aku, alah. Ada jenis itu tuan. Jadi minta-minta jangan kata tuan. Betul tak tuan-tuan kata, Ustaz, kita tak baik benci orang? Tuan-tuan jangan lupa tu. Allah kata Abu Lahab ni, tabat yada abi wa tab ma aghna anhu mal. Cilaka Abu Lahab. Kenapa? Cilaka Abu Lahab. Sebab apa? Jahat dia. Tuan-tuan baca Abu Jahal 4 kali cilaka. Sebab apa Abu Jahal dicilaka? Dicilaka dalam surah Qiyamah. Kalau tuan-tuan baca 4 kali Allah kata Abu Lahab dicilaka. 4 kali. Cilaka kamu, lagi-lagi cilaka, maka cilaka sekali lagi cilaka kamu. Sebab Abu Lahab bila Nabi baca Quran, dia sumbat telinga, dia lari balik, dia tak nak dengar. Jaga-jaga Abu Lahab dah tak ada. Jadi spesies Abu Jahal ni kadang-kadang ada lagi. Kita baca Quran dekat masjid, dia lari balik. Tak nak dengar. Bukan sini, dekat Hong Kong ni. Dia cerita dekat ada tu. Orangnya dah tak ada, spesies-spesies tu kena jaga sikit tuan-tuan. Kita bukan unduh, tapi kalau ada hal tu lain ceritalah. Jangan sampai kita tak nak dengar ayat Quran orang baca. Payah sebab Islam suruh kita diam dengar bila baca Quran. Abu Lahab tak ada. Ada tak Allah Taala benci? Ada. Ni Aziz. Saya ingat ni Aziz meninggal dunia, saya tengah kuliah duha, kuliah maghrib dekat Bukit Kangkau, Surau Pahit Lampung, Bukit Kangkau. Dapat mesej, dapat panggilan orang. Saya pun tengok, Allahu Akbar. Jadi saya terpaksa habiskan kuliah. Saya habiskan kuliah juga. Kawan-kawan daripada Bakri, daripada Muar yang dah pergi ke sana, dah pergi ke Kelantan. Saya tak dapat pergi. Bawa kereta tu meleleh, aku tak dapat pergi ni. Jauh air mata juga. Leleh. Wah, hal ni Aziz bukan bapa mentua saya. Bukan adik-beradik, bukan belanja makan, bukan belanja minum. Orang boleh pergi. Daripada Muar, daripada Bakri boleh pergi ke Kelantan. Kita mati ni tuan-tuan dekat Jeram. Takut-takut sebelah kampung tak datang.
Jangan main-main tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena fikirlah. Arwah abang saya meninggal dunia, tuan. Seingat saya 7 kali 8 kali awak semayang. Saya rasa sebab mungkin dia berjaya menjadikan diri dia sedap dipandang oleh orang-orang yang memandang. Jadi kita Nabi suruh buat gitulah. Maknanya apa tuan? Perangai itu insya-Allah baiklah tuan-tuan. Tak habis juga kuliah ni kan. Boleh lagi je? Ha? Apa? Yang mana? Soalan tu. Dah 7 tadi. 1, dia akan tanya syahadah. 2, tanya sembahyang. 3, tanya puasa. 4, tanya zakat. 5, tanya haji. 6, tanya wuduk. Masa haji jawab telefon tadi. Sebab wuduk. Yang akhir sekali, dia tanya, ada tak buat zalim dengan manusia? Buat zalim, buat fitnah dengan manusia, ada tak buat zalim? Kita ni kat dunia ni, ada tak kita buat zalim dengan manusia? Ada tak buat fitnah, buat zalim? Selesai, kita dah minta maaf, alhamdulillah. Kalau tak selesai, payah lagi tuan. Tunggu. Maknanya macam contoh kita berhutang dengan orang. Kita hutang dengan orang, kita tak bayar. Kita sengaja tak nak bayar. Payah kita besok ke akhirat. Ada hutang tapi sengaja kita tak nak bayar. 50 sen aja ustaz. Jangan buat main. Kita masuk sekarang ni, kalau saya bagi tuan-tuan duit 50 sen, tuan-tuan kata, apa ustaz ni ingat budak-budak apa? Tuan-tuan nak tahu bila duit 50 sen tu perlu? Bila? Bila agak-agak? Bila tuan-tuan duduk tengah bandar, nak masuk tandas, kena bayar 50 sen. Baru tuan-tuan cari, mana duit ni? Tak ada. Tak ada, duduk berak luar, kata dia. Baru kita tahu. Masa itulah kita tahu. Faham? Tuan-tuan saat tak ada, pahala tak cukup. Nak masuk syurga, pahala tak cukup. Tu jam tuan-tuan tagih wang, dulu ada hutang aku kan, tak bayar kan. Masa tu. Jadi kat dunia tuan, kalau boleh, bayar dulu. Kalau tak dapat bayar, carilah macam mana cara nak bayar. Jangan, ini Islam ajar tuan. Islam ajar kita, hutang kena bayar. Kalau tak besok bayar, kita semayang dah kuat, puasa dah kuat tuan. Habis, tapi akhirat pahala tak ada. Sebab apa? Bukan pahala tak ada. Kita hutang orang banyak. Bagi. Nak wayang fitnah orang dulu tuan. 90 juta tu. Dah minta maaf belum? Aku nak cakap padan ni. Wallahualam tuan. Sampai aku kena gam sampai. Okey. Dia kata adalah hadis ni kata 1. Jadi ramai dan alangkah banyaknya orang yang abid, yang kuat beribadat, kata Nabi, wasa. Sebab apa? Sebab dia rasa bangga. Dia rasa bangga dengan amal ibadat dia. Dan ujub yang ketiga, alangkah ramainya orang kaya binasa kerana kekayaan dia. Dia ingat dia kaya, dia tak mati. Kaya, jenis beruang, dia ingat dia tak mati. Rupa sadar-sadar mati juga. Kaya pun mati, miskin pun mati. Kan? Dan alangkah ramainya orang fakir binasa kerana kefakiran. Bila dia fakir, dia jadi kufur nikmat. Dia jadi susah tu kufur nikmat. Tak ingat kepada Allah, mengongot kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang sehat wal afiat binasa kerana kesehatannya. Itu dekat Batu Pahat. Seorang tu tengah menggok, tak sedap badan lah, nak rehat dekat surau kejap. Rupa rehat terus. Kan? Seorang lagi, kawan saya bual dengan Sahrum tadi. Dia kata, ustaz, dia nak jumpa saya. Tapi bila masuk waktu, dia kata dia nak azan. Suruh kawan dia datang. Dalam dah siap pakai baju nak pergi azan ni, sakit dada, terus gebah, meninggal dunia. Macam mana? Sihat-sihat tu, mati je. Jaga-jaga kan. Anak murid saya kan. 3 orang sekali kan. Pokok kelapa sawit tu tombak. 4, 3 sekali jalan. Tunggulah 2 saat ke lepas motor. 3 sekali mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Banyak yang alangkah ramainya orang alim yang banyak ilmu ni binasa kerana ilmunya. Dia rasa dengan ilmu dia hebat dah. Sebenarnya itu kurniaan Allah. Allah bagi kita tuan. Bukan kita hebat. Dan alangkah ramainya orang jahil binasa kerana kejahilan. Lagi teruk. Binasa kerana kejahilan dia. Kerana bodohnya tadi, dia jadi binasa tadi. Seandainya bukan kerana orang tua yang sudah bongkok, kata Allah, pemuda-pemuda yang khusyuk, ada lagi pemuda yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu, 3, binatang-binatang yang gemuk, 4, nescaya aku jadikan langit itu daripada besi. Kalaulah tak ada orang yang sujud lagi kepada aku ni, kan, tak ada lagi dia kata pemuda yang khusyuk, kanak-kanak yang menyusu binatang, aku jadikan langit daripada besi. Baru kita tahu azab betapa panasnya agaknya.
Bumi tanah rata dan tanah menjadi pasir. Tanah jadi rata, jadi pasir. Nak tanam apa pokok tuan? Nescaya aku tidak turunkan setitis hujan pun kepada kamu. Sekarang hujan turun. Tuan-tuan jangan main. Bila hujan turun, tuan-tuan tak nampak, tak bersyukur, hujan turun wang. Awang sawit berapa ekar? Ada 40 ekar. 40 ekar senyum tu aja lah tu 40 ekar. Lepas ni dia ajak makan kari kambing. Boleh semua pergi okey. Kambing juga kari kambing ni. Okey. Kalau hujan tak turun tuan-tuan, tuan-tuan yang ada sawit 10 ekar, siapa jiru hari-hari pokok sawit? Siapa jiru pokok sawit hari-hari? Awak nak pergi mana ni jiru sawit? Ada? Aja mati kita tuan. Nasib baik Allah Ta'ala turunkan hujan. Rumah kita pokok bunga 10 batang pun kadang-kadang macam nak mampus rupa kata. Rupa macam nak mati kadang-kadang. Betul tak betul? Tak terjegus. Kalau nak agakkan kita jegus. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dijiruskan air hujan turun, lebat membasahi tanah. Tak tuan-tuan fikir ke? Tuan-tuan tak bangun pagi tak pernah minta udara sekali pun. Ada tuan-tuan minta udara, ya Allah bagilah aku udara. Ada? Allah bagi udara, buka mata boleh lihat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kalau sekadar sembahyang subuh je tuan, kita nak rasa kita bangga sangat. Allahu akbar. Nikmat Allah bagi ni cukup banyak tuan. Tak terhitung, tak terhingga banyaknya nikmat yang Allah bagi. Cuma dalam satu hadis lain dia kata apa? Hei manusia, carilah Allah sekadar hajat kamu kepada Allah. Buatlah dosa masa kat dunia ni sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Simple aja, dua aja. Carilah Allah sekadar hajat kamu kepada Allah. Buatlah dosa sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Saya duk fikir, senang sangat. Kalau perlu cari, tak perlu tak cari. Rupanya tak. Air ni tuan-tuan nak bila tuan-tuan haus. Bila tuan-tuan tak haus, tuan-tuan tak nak air. Nasi tuan-tuan tak bila tuan-tuan lapar. Bila tuan-tuan tak lapar, tuan-tuan tak nak nasi. Betul? Saya nak tanya tuan-tuan, udara bila masa tuan-tuan tak perlu? Ustaz, saya ingat saya tak nak ambil udara lah, tak 3 hari. Satu. Bila masa tuan-tuan tak perlukan udara? Maknanya 24 jam kita perlukan Allah. Allah tak perlukan kita. Kita perlukan Allah. 2. Nak buat dosa, teringin wang nak berkaraoke. Oh, Fatimah. Dah tua-tua bangka. Teringin nak buat dosa, nak buat maksiat. Buatlah dosa sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Saya tak nak suruh tuan-tuan duduk dalam neraka. Sekarang kita bawa motor, sampai dekat kari kambing, berhenti, singkap kain, duduk kat exhaust dulu. Kalau boleh tahan 2 minit, buatlah dosa sekadar 2 minit. Kalau tak boleh tahan, tak payahlah buat dosa. Nescaya aku tak turunkan hujan dan tidak aku tumbuhkan satu biji benih pun tumbuh andai bumi dan aku tumpahkan sekuat-kuat sesaanku ke atas kamu. Wallahu a'lam. Sayang Nabi, cinta Nabi, dan ambil Quran, ambil hadis Nabi. Jadikan hidup kita ni berwatakkan kepada watak Quran. InsyaAllah panjang usia kita sambung pada bila-bila masa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.